Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 1JM. Okey, baik. Hari ini insya-Allah kita akan belajar subtopik yang terakhir dalam bab 6 Dua kali minggu sebelum ini kita dah belajar tentang persamaan linear. So sampailah kita kepada subtopik yang terakhir 6.3 persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. So beza dia kat sini apa? Persamaan linear serentak. So serentak ni apa? Means that dia ada persamaan linear dalam dua pemboleh ubah sebanyak dua. Yang mana dia berlaku secara serentak. Ada dua persamaan linear yang kita akan selesaikan secara serentak. Okey, so objektif pembelajaran hari ini, di akhir pembelajaran, Ustazah harapkan murid-murid 1JM berjaya. Pertama, membentuk dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah daripada situasi. Kalau sebelum ni situasi tu kita bina satu je persamaan linear. Kali ni daripada situasi kita bina dua persamaan linear. Okey, seterusnya persamaan linear tersebut kita wakilkan juga secara graf. Okey, kita boleh wakilkan dia secara graf. Okey, dan kita dah tengok dah sebelum ni macam mana kita nak gantikan dia supaya dia boleh masuk dalam graf. Okey, yang ketiga, kita menyelesaikan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dengan pelbagai kaedah. So ada beberapa kaedah lah nanti. 3 kaedah kita akan tengok. Dan yang terakhir sekali, menyelesaikan masalah melibatkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. So bahagian penyelesaian masalah yang terakhir ni adalah lebih kepada soalan situasi lah. Yang soalan panjang-panjang ada ayat. So awak akan wrap up balik semua yang awak dah belajar. Maksudnya awak kena bentukkan persamaan linear. Lepas tu awak kena selesaikan mengikut kaedah yang diminta. Okey, kriteria kejayaan pula. Okey, murid dapat ataupun awak baca sebagai saya dapat. Okey, menulis dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan situasi yang diberi. Seterusnya awak boleh apa? Melukis persamaan linear dalam graf dengan kaedah yang betul. Dan seterusnya menyelesaikan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dengan pelbagai kaedah yang betul. So take note betul-betul lah nanti kaedah yang kita akan pelajari ini. Dan akhir sekali awak akan membuat penyelesaian masalah melibatkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah dengan langkah penyelesaian yang betul. InsyaAllah kalau faham daripada awal, yang akhir ni tak ada masalah. Okey, baik, kita terus kepada nampak, lihat di sini ada gambar apa ni? Yes, ayam. So, kita nak membentuk persamaan linear serentak dan kita nak wakilkannya secara graf. Okey, so katalah dia bagi satu situasi. Dia cakap Faizah ni menternak sejumlah 7 ekor ayam dan itik di sebuah reban. Maksudnya kat sini dia nak bagi tahu ayam dan itik semua sekali ada 7 ekor. Macam dulu kita kata, kita tak boleh kata 7 ekor ayam dan itik. Tapi ni nak beritahu dia ada 7 ekor kesemuanya. Yang mana ayam dan itik kita kena tahulah berapa bilangannya. Okey, so yang ni yang kita akan cari nanti. So sekarang diberi maklumat. Kos menternak seekor ayam ialah RM2 seminggu. Manakala kos menternak seekor itik ialah RM1 seminggu. Okey, so awak kena take note kat sini RM2 untuk kos menternak seekor ayam. RM1 untuk menternak seekor itik. Kedua-duanya dalam tempoh seminggu. Okey, kemudian dia ada bagi tahu pula maklumat kos. Jumlah kos ternakan bagi ayam dan itik, kedua-duanya jumlahnya adalah RM12 seminggu. Jadi daripada maklumat ini kita boleh dapatlah gambaran idea macam mana kita nak selesaikan. So soalan dia kat sini, berapa ekor ayam dan itik yang diternak oleh Faizah? Okey, jadi berdasarkan situasi itu tadi, kita katakanlah X tu sebagai berapa ekor ayam dan Y ni itik yang diternak. Maka mula-mula tadi dia cerita tentang apa? Bilangan kan? Dia kata sejumlah 7 ekor. Jadi kita ambil sahaja X tu bilangan ayam, Y bilangan itik sama dengan 7. So kita buatlah X tambah Y sama dengan 7. Sebab kita tak tahu berapa ekor ayam dan berapa ekor itik. So X tambah Y sama dengan 7. Saya rasa yang pertama ni tak ada masalah kan? Semua boleh faham rasanya. So ini adalah persamaan pertama kita. So bila awak baca pula ayat masalah dia tadi, dia ada cerita tentang kos pula kan? So dia ada bagi tahu jumlah kos ternakan
bagi ayam dan itik adalah RM12 seminggu. Okey, so kita akan tahu RM12 seminggu untuk kos untuk ternakan ayam dan itik. Tetapi diberi maklumat bahawa kos untuk ternakan ayam X kan? X ni adalah ayam, Y ni adalah itik. So, untuk ayam adalah RM2. Untuk itik adalah RM1. So, kita tak tulis lah. So, RM2 darab dengan ayam. Kalau dia kata, kos untuk menternak seekor ayam adalah RM2. So, ayam kita tak tahu berapa bilangan. Kenapa dia jadi 2 darab X? Sebab ayam kita tak tahu berapa bilangan. Kalau ayam tu 8 ekor, so darabkan dengan RM2. Kan? Kita akan terus darab. Tapi disebabkan kita tak tahu, dia akan kekal lah sebagai X kat sini. So that's why RM2 darabkan dengan X. Kemudian kita tambah juga RM1 didarabkan dengan Y. Macam tu. Tapi disebabkan darab terus, jadi kita tak buatlah kurungan ni. Kita terus je tulis 2X tambah 1Y ataupun tambah Y sama dengan 12. So kat sinilah sangat penting awak aplikasikan cara keluarkan persamaan linear daripada ayat. So yang ini sangat pentinglah untuk awak tahu. Okey, so kedua-dua persamaan yang dibentuk ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sebab apa? Sebab kedua-dua persamaan ini ada dua huruf. Yang sini ada ayam dan itik. Ini pun ada ayam dan itik. Okey. So, dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ini kita panggil, bila dia datang sekaligus, kita panggil persamaan serentak. Okey. Actually dengan untuk sekiranya dia datang sebagai satu maklumat sahaja, kita masih tak cukup maklumat untuk selesaikan. Bayangkan kita hanya ada maklumat persamaan pertama sahaja. X tambah Y sama dengan 7. Itu je, tak ada clue lain. Tak ada cerita pasal kos apa semua. Boleh tak kita kira bilangan ayam dengan itik? Ya, kita tak boleh nak kira kan? Jadi, kita kena ada satu maklumat tambahan. So, dengan adanya maklumat tambahan ini, memudahkan kita untuk membuat pengiraan. So, dibagi satu clue tambahan. So, kita akan kaitkan kedua-dua persamaan ini untuk mencari nilai yang sepatutnya. Okay? So, untuk menentukan bilangan ayam dan itik, kita perlu mencari nilai X dan nilai Y yang memuaskan kedua-dua persamaan linear itu. Okey, kita dah tengok persamaan linear yang mana kita lukis graf kan untuk dapatkan satu garis persamaan linear sebelum ini. So, dia benda yang sama, cuma hari tu kita buat satu je. Kali ni yang satu lagi kita tindihkan juga dekat tempat yang sama, pada satah yang sama. Maka kita akan dapati akan ada satu persilangan. Okay. Persilangan nanti kita akan baca dia punya koordinat X dan juga koordinat Y. Maka persilangan inilah kita panggil sebagai penyelesaian bagi persamaan linear serentak atau jawapannya lah. Okey. Baik. So, kita nak tengok. Ada 3 kes yang melibatkan penyelesaian persamaan linear serentak. Okey, yang mana pertama, keadaan kedua-dua garis lurus itu bersilang. Sekiranya kedua-dua garis lurus itu bersilang, maka dia akan menghasilkan satu penyelesaian yang unik. Maksudnya ada satu nilai untuk X, ada satu nilai untuk Y. Okey, sekiranya kedua-dua garis lurus itu adalah selari. Selari ni maksudnya ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Yang mana dia punya kecerunan dia adalah sama. So, dia akan bertindih tak kalau dia selari? Takkan bertindih. Maka kita kata tak ada penyelesaian. Kita tak boleh nak cari X dengan Y dia. Okey? So, ini tak ada penyelesaian. Dan yang akhir sekali kalau dia bertindih. Bertindih maksudnya dia berada pada tempat yang sama. So, kita katakan penyelesaian tak terhingga. So, yang biasa awak akan jumpa adalah yang inilah. Untuk tajuk ni, kita akan jumpa yang bersilang. Okey. So, ini ada satu soalan. Bentukkan persamaan linear serentak bagi setiap situasi harian yang diberi. Okey. So, kemudian disambung lagi ayat soalan dia. Seterusnya, wakilkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah secara graf. So, dia suruh wakilkan di dalam graf. Tapi dia tak suruh selesaikan lagi.
Yang ni kita belajar untuk keluarkan sahaja maklumat. Okey, Puan Siti ni dia nak menghadiahi muridnya dengan 6 buah kamus bahasa Melayu dan kamus bahasa Inggeris. So total up kamus BM dan BI ni adalah 6 buah. So kita tak tahu kamus BM ada berapa, kamus BI ada berapa. Kemudian bagi maklumat. Harga sebuah kamus bahasa Melayu dan kamus bahasa Inggeris masing-masing ialah RM20 dan RM40. So kita dah tahu harga setiap satu kamus. Okey, so dia kata Puan Siti membeli X buah kamus bahasa Melayu. Nampak tak? Sekarang ni X ni unknown yang tidak diketahui bukanlah merujuk kepada kamus bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey. So dia merujuk kepada berapa bilangan. Bilangan yang tidak diketahui. So Puan Siti membeli X kamus bahasa Melayu dan Y kamus bahasa Inggeris dengan jumlah bayaran 160. Lebih kurang sama sebenarnya dengan soalan ayam tadi. Okey, kita cuba jawab kan. Kita cuba jawab bersama-sama. Okey, so untuk menjawab soalan ini, kita tengok dulu maklumat pertama, dia ada cerita dua perkara. Yang pertama dia cerita tentang bilangan. So yang berkaitan dengan bilangan ialah ini. 6 buah kamus bahasa Melayu dan kamus bahasa Inggeris. So untuk yang pertama ini kita pun buatlah. Kita pun buatlah dia punya jawapan. Okey, so bahasa Melayu tadi kita kata kat sini bahasa Melayu ialah X dan bahasa Inggeris ni adalah Y. So kita akan buat X tambah Y sama dengan 6. Ini adalah pertama. Yang pertama melibatkan apa? Melibatkan bilangan. Bilangan apa? Bilangan kamus. Okey, bilangan kamus. Okey, so yang kedua. Yang kedua adalah melibatkan harga. Harga kamus. Melibatkan harga kamus pula. So dia kata bahasa Melayu ni RM20 dan kamus BI, ini yang BI RM40. So RM20, RM40, jumlah 160. Okey, jadi X tadi tu adalah bahasa Melayu. So bahasa Melayu RM20. So 20 darabkan dengan RM20 darab dengan bahasa Melayu. Buku kamus bahasa Melayu X tambah dengan RM40 darabkan dengan Y sama dengan jumlah 160. Ini persamaan yang kedua. Okey, awak tinggalkan begini sahaja sebab ini adalah nombor-nombor yang terlibat dalam soalan. Jadi awak tinggalkan begini dah selesai. Okey, baik. Sekarang kita dah jawab soalan yang pertama. Bentukkan persamaan linear serentak. So soalan kedua dia kata seterusnya wakilkan secara graf. Okey, so ini soalan yang kedua dia. Okey, tapi dia tak suruh selesaikan lagi. Means that dia tak suruh cari X tu apa, Y tu apa. Okey, jadi kita teruskan. Okey, kita teruskan kepada melukis graf. Saya dah tekan next ni. Jadi saya cuba juga lukis kat sini sebabnya dah terlepas lah pula tadi. Sekejap macam mana nak buat. Okey, saya dah tertekan next. Okey, tak apa. Okey, kita selesaikan juga yang tadi. Secara graf kan. Secara graf tadi, dia bagi apa tadi? X tambah Y sama dengan, lupa pula saya tadi. X tambah Y sama dengan X tambah Y sama dengan 6 kan? Betul tak? Saya tengok soalan. 6.3. Okey. X tambah Y, sebaik boleh buka lagi. X tambah Y sama dengan 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua 20X tambah 40Y sama dengan 160. Okey, ni saya draft je sebabnya pembaris tak ada. So saya draft saja. So bila kita dapat macam ni, kita terus buat paksi X, paksi
Y. Okey, kemudian bila dia kata X tambah Y sama dengan 6, macam mana cara kita nak lukis? So, awak kena ada satu jadual nilai yang awak kena letakkan apa nilai yang mungkin untuk kita dapatkan 2 titik supaya kita boleh lukis graf. Okey, so yang pertama untuk X tambah Y sama dengan 6. Okey, kita buatlah jadual nilai X, Y. Okey, kalaulah X tu adalah kosong. Kalau X tu kosong, apakah nilai Y dia? So, kosong tambah Y sama dengan 6. So, Y sama dengan 6. So, kita akan tulis 6. Okey, kalau Y pula yang kosong. So, X dia tak tahu. X tambah dengan, X tu kita gantikan dengan X yang kita tak tahu. So, X kita nak cari. Y yang kita gantikan dengan kosong sama dengan 6. Maka X sama dengan 6. Kebetulan sama. Okey, so yang ini adalah sebagai satu koordinat yang kita kena isi. Okey, 0, 6 dan juga 6, 0. So, 0, 6 ni terletak di mana? So, katalah sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti yang awak tahulah kalau nak lukis graf ni kita kena pastikan buat dengan pembaris, jarak yang sama lurus. Janganlah buat tak ikut saiz yang betul. Ni salah satu contoh je ni dekat sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sekarang Ustazah nak plot. Ustazah plot guna warna biru lah. Biru cerah sikit. So, biru cerah sikit ni untuk yang pertama. 0, 6 ni. 0, 6. So, 0, X, 0, Y dia yang 6. So, kita tanda sini. Okey, kemudian yang ini pula. 6, 0. 6, 0 di sini. Jadi, kita akan gariskan daripada sini ke sini. Ni satu garis lurus lah ni. So, ini persamaan garis lurus ini adalah X tambah Y sama dengan 6. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Ustazah buat dengan warna hijau pula. 20X tambah 40Y sama dengan 160. Okey, so kita buat benda yang sama juga. Kita nak buat jadual. Okey, kita buat X, kita buat Y. Katakanlah saya nak menguji benda yang sama, saya nak letak kalau X tu kosong, apa Y dia? So, dekat sini daripada persamaan ini, kalau X tu yang kosong, 20 darab kosong. 20 darabkan dengan kosong, tambah dengan 40Y sama dengan 160. So, 20 darab kosong, sifar, dapat sifar. So, dapatlah 40Y sama dengan 160 kan? So, Y sama dengan 160 bahagi dengan 40. So, kita akan dapat 4. Y dia adalah 4. Gitu. Okey, sekarang saya nak buat kalau Y pula yang kosong. Okey, so kita pun masukkan yang kedua. Kalau Y pula yang kosong, 20X tambah 40Y yang kosong. Okey, sama dengan 160. Okey, ini dah darab sifar, so dia habis. So, kat sini akan tinggal 20X sama dengan 160. X sama dengan 160 bahagi dengan 20. So, kita akan dapat nilainya 8. So, X sama dengan 8. Okey, kita ada dua koordinat kat sini. Yang pertama, sifar 4. X sifar, Y 4. So, kita plot di sini. Okey, yang kedua pula 8 sifar. 8 sifar. Okey, jadi kita akan garis lurus. Hati-hati. Kita akan garis lurus. Di situ. Okey, mungkin ada part lah yang kurang tepat. Okey, kita akan dapat di situ. Jadi, ini nama garisan ini adalah apa? 20X tambah 40Y sama dengan 160. So, dua titik ini nanti akan ada satu persilangan. Tapi saya tak boleh baca lagi koordinat dia sebab saya takut ada arrangement yang lari. So, kat sini kalau kita roughly, kalau kita tengok,
kita akan dapati nilai dia adalah X dia adalah 4, Y dia adalah 2. Gitulah. Okey. So, nanti kalau awak kira betul-betul, kalau awak garis betul-betul, ni lah nilai X dan nilai Y yang awak akan dapat. Maksudnya X tu tadi kamus bahasa Melayu tadi ada 4 biji, kamus bahasa Inggeris ada 2 biji. Kan? Kita boleh tahulah bilangan asal dia setelah kita membuat pengiraan. Jelas di situ Okey. So daripada kaedah graf ni, selain daripada kita nampak dia bersilang, rupanya persilangan itu merupakan penyelesaiannya ataupun jawapannya apa yang kita nak cari. Okey. So, ini kita abaikan yang pertindanan ni sebab saya dah tulis kat situ. So, persamaan linear serentak dalam dua pemolek ubah ni sebenarnya dapat diselesaikan dengan 3 kaedah. Kaedah pertama ialah kaedah graf yang Ustazah tunjukkan ini. Okey, minta maaf dia bertindih. Kemudiannya kaedah yang kedua ialah penggantian dan kaedah ketiga penghapusan. So tadi saya katakan awal tadi dalam OPKK kita sebut kita nak menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemolek ubah ni dengan pelbagai kaedah. So secara tak langsung Ustazah dah tunjuk kaedah graf. So kita akan tengok penggantian dan penghapusan lah nanti. Okey, so kita terus kepada contoh 11. Okey. Diberi dua persamaan linear serentak, dia suruh selesaikan dengan kaedah graf yang Ustazah dah tunjuk tadi Okey, tak apa. So kita tengok kat sini. So kat sini dia dah terus lukis. So cara nak lukis graf ni macam yang Ustazah terangkan tadilah. So awak kena cari dulu apa koordinat yang boleh kita dapat untuk yang pertama dan yang kedua. So X tambah Y sama dengan 6 ni kita dah kira dah tadi kan. Dia sama kebetulan Kebetulan X tambah Y sama dengan 6. So tadi kita dah buat jadual tu yang X, Y ni kan. Kita dah buat sifar dengan 6 kemudian 6 dengan sifar kan. So kita tengok kat sini. Memang betul lah sini dengan sini. Okay, yang tu yang pertama. Warna biru. Okay, yang kedua dia guna warna merah. So Ustazah guna merah juga. So yang ini kita try buat X, Y. Okay, kalau X tu sifar. Kalau X tu sifar, 2 darab dengan sifar tambah dengan Y sama dengan 8. So 2 darab sifar dapat sifar, Y sama dengan 8 lah terus. Sebab ini dah sifar kan, habis dah. So Y sama dengan 8. So jika X tu sifar, Y dia adalah 8. Jadi X sifar, Y 8, X sifar, Y 8 kat sini. Kita plot satu. Kita buat pula kalau Y pula yang sifar. Kalau Y yang sifar, so 2X tambah dengan Y tu sifar sama dengan 8. So 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 bahagi 2. Kita akan dapat 4. So koordinat kita ialah 4 sifar. So 4 sifar di sini. Nampak? That's why dia pun garis. Okey, garis sini dapat persilangan. So persilangan ni awak tengok ke bawah apa nilai X dia? X dia adalah 2. Apa Y dia? Y dia adalah 4. So, X sama dengan 2, Y sama dengan 4. Jadi kita tahulah nilai X dan Y yang memuaskan kedua-dua persamaan linear serentak ini adalah 2 dan 4. Okay, so kalau kita gantikan X tu 2, Y ni 4, nampak tak kat sini? Saya buat warna lain lagi Kalau X tu 2, Y tu 4, 2 tambah 4, kan dapat 6. Memuaskanlah persamaan ini. Okey, X tu 2 kan? 2 darab 2. 2, X tu 2, tambah Y tu 4. So, 2 darab 2 dapat 4. 4 tambah 4, 8. Nampak? Dia memuaskan kedua-dua persamaan. Itulah dia. Faham Okey, jadi kita tengok pula kaedah yang kedua. Okey. Kaedah yang kedua ialah kaedah penggantian. Nama pun penggantian maksudnya kita kena gantikan. Nak ganti macam mana? Okey, so caranya ialah yang pertama kita tengok soalan. X tolak 3Y sama dengan 7 sebagai persamaan pertama. 5X tambah 2Y sama dengan 1 sebagai persamaan kedua. Okey, kaedah penggantian ni yang mana persamaan pertama ni awak kena ubah suai. Kena ubah suai.
kena ubah y supaya dia jadi x sama dengan. Dia jadi x sama dengan atau y sama dengan. Okay, ada perkara rumus kita panggil. Tapi perkara rumus pun nak tak belajar lagi. So, kita kata kita ungkapkan x dalam sebutan y. Maknanya kita jadikan x sama dengan. Ungkapkan x ni kita jadikan x sama dengan. Okay, tak semestinya kena jadikan x sama dengan. Kita boleh juga jadikan y sama dengan. Tetapi, untuk makluman awak, bila kita tengok ada dua persamaan, ada dua sebutan kat sini. Satu kat sini dengan kat sini. Yang ini ada 3y. Kat sini 1x. Jadi kita ambil yang satu. Yang perkali dia satu tu. Lebih baik. Tapi kalau dah tak ada, kita terpaksalah juga guna yang ada nombor. Nanti saya akan tunjuklah yang secara lanjutnya macam mana kalau kita gunakan yang ada nombor ni. Kalau nak jadikan y perkara rumus y sama dengan tu macam mana. So kita jadikan x sama dengan dulu. So nak jadikan x sama dengan negatif 3y perlu dihapuskan. So kita kena tambah 3y. So kat sini dah terhapus. Maka di sebelah kanan pula akan wujud tambah 3y. So x sama dengan 7 tambah 3y. Okay, faham yang ni? So yang ini bila kita dah ubah y, kita namakan dia sebagai persamaan yang ketiga. Okay, next. Step yang seterusnya. Kita kena gantikan persamaan 3 ini. Persamaan 3 ni. Gantikan ke dalam persamaan yang kedua. Kita tak boleh gantikan dalam persamaan pertama. Sebab yang ketiga ni adalah ubah y daripada yang pertama. Jadi yang ini kena masuk dalam yang kedua. Okey. Apa maksud digantikan tu? Maksudnya, asalkan tadi kita dah belajar. Masa kita belajar tajuk yang kaedah graf tadi. Kita tengok Ustazah tunjuk tadi kan yang akhir sekali jawapan x dengan y kita itu bila kita gantikan balik dia memuaskan kedua-dua persamaan linear. Okey, jadi dua-dua ni sebenarnya dia memuaskan antara satu sama lain. Maknanya nilai x dia dengan nilai y dia adalah nilai x dan y yang sama. Jadinya kita gantikan. Seolah-olah macam kita jadikan x ini sebagai satu kotak. Kan satu kotak hijau. So x ini adalah satu kotak hijau. Jadi daripada persamaan 2 jumpa x je, ini x ni. Ini x ni. Tapi x ini kita dah kenal dia adalah satu kotak hijau. Jadi 5 x ini gantikan dengan kotak hijau. So kotak hijau dia apa sekarang? 7 tambah 3y. So nampak kat sini 5 instead of 5x kita tukar jadi 5 kurungan 7 tambah 3y. Tutup kurungan tambah 2y sama dengan 1. So yang lain semua totally sama. Cuma yang ini sahaja. Kotak hijau ini adalah asalnya adalah x. Okay, kat sini awak boleh nampak. Apa maksud kaedah penggantian ni? Bila kita dah gantikan x itu dengan apa yang kita jadikan kat sini, maka nanti awak akan dapati persamaan 2 ni tadi dah tak ada huruf x dah. Nampak tak? Dia 5 kurungan 7 tambah 3y tutup kurungan tambah 2y tolak 1. Semua huruf y je. So, bila semua huruf y, boleh tak kita cari maklumat? Boleh. Dengan mudah ni kita boleh dapat. So, kita tengok kat sini. Step seterusnya, langkah seterusnya disebabkan kat sini ada kurungan, maka yang kita perlu buat adalah kita perlu kembangkan. 5 darabkan dengan 7 dan 5 kena darabkan dengan 3y. Okey, jadi kita pun darab. So 5 darab 7 dapat 35 tambah 5 darab 3 15y. Okey, kemudian tambah 2y sama dengan 1. Okey, kemudian kita tengok kat sini yang serupa. Ini yang serupa. 15y tambah 2y. 15 tambah 2. Dapat 17y. 35 salin sahaja. Okey, 1 pun salin sahaja. So, kita akan dapat 35 tambah 17y sama dengan 1. Okey, kerja kita nak apa sekarang? Kita nak cari pemboleh ubah. So, kita nak cari y. So, kita nak y jadi 35 ni kita nak hapuskan. Dia asalnya tambah, jadi dia akan jadi tolak. So, 17y sama dengan 1 tolak 35. Okey, 1 tolak 35.
So, dapatlah 17Y sama dengan 1 tolak 35. Ada RM1 hutang 35. Ada RM1 hutang 35. Maka dia hutang lagi 34. Hutang lagi 34. Okey. Jadi 17Y sama dengan negatif 34. So kalau kita nak tahu Y sahaja, negatif 34 bahagikan dengan 17. Negatif bahagi dengan positif dapat negatif. 34 bahagi 17 dapat 2. So jawapan dia adalah negatif 2. So dapatlah negatif 2. So ini baru jawapan yang pertama, jawapan Y. Kita baru cari Y. So kita nak cari X. So nak cari X agak-agaklah senang kita ganti dalam persamaan pertama ke persamaan kedua. Nak cari X. X nak cari. Senangnya dekat persamaan ketiga sebab persamaan ketiga dah X sama dengan. So kita gantikanlah Y sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan yang ketiga. X sama dengan 7 tambah 3Y. Nampak Y asal? Y ini ganti dalam persamaan dia. Okay. So Y gantikan dengan negatif 2. Tadi kan kita jumpa X, kita gantikan dengan yang hijau ni. Sekarang jumpa Y, kita gantikan dengan negatif 2 sebab Y dah tahu nilai dia. Okey, so bila kita gantikan dengan negatif 2, so kita kira-kira kan. 7 tambah 3 darab negatif 2 dapat negatif 6. So ada RM7, dia hutang RM6. So dia ada lebihan RM1. Dah tak ada hutang dah. Okey, maka jawapannya X sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 2. So, sampai kat sini awak dah betul. Okey, and then nak cantik kita buat conclusion lah. X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 2. Boleh faham ke setakat ni? Panjang kan? Agak panjang lah juga sebenarnya. Okey, so saya harap dapat faham lah kaedah penggantian. Okey, kita nak pergi satu lagi kaedah yang seterusnya, iaitu kaedah penghapusan. Okey. So kita tengok yang A. Okey, yang A sahaja, yang B kita tak tengok. Okey, kaedah penghapusan ini pula caranya ialah kita kena hapuskan. Nama lagi penghapusan kan? Kita nak hapuskan dia. Penggantian kita gantikan satu persamaan ke dalam persamaan yang lain. Okey, penghapusan pula kita hapuskan salah satu pemboleh ubah. Tapi dua-dua kaedah ni, penggantian dan penghapusan, tujuan dia ialah supaya satu step tu kita nak buat, kita akan tinggal satu pemboleh ubah sahaja. Macam tadi kan, bila kita gantikan tadi tu, persamaan yang seterusnya selepas digantikan tu semuanya akan tinggal huruf Y sahaja. Jadi dengan senang hati kita boleh dapatkan nilai Y. Dah dapat Y baru kita ganti balik dalam persamaan yang asal. Okey, so yang ini pula, untuk penghapusan, keyword dia senang. Bila jumpa soalan sebenarnya, ada keadaan sesuai guna penghapusan, ada keadaan sesuai guna penggantian. Sekiranya awak tengok soalan itu, awak dapati perkali bagi pemboleh ubah yang sama itu adalah sama nombornya. Okey, contohlah kita tengok perkali bagi pemboleh ubah X. Untuk X, saya guna highlight . Untuk X kat sini 1, untuk X bawah ni 3. Sama tak sama? Tak sama. Kita tengok pula Y. Untuk Y depan ni 2. Untuk Y yang kat sini 2. 2 dengan 2 sama. Walaupun ada simbol tambah dengan tolak kat sini berbeza. Okey. So yang kita tengok kat sini adalah nombor dia. Nombor dia sama tak? Sama. Sama ni maksudnya boleh dihapuskan. Okey. Cara nak hapuskan dia pula, kalaulah dua-dua ni simbol sama. Contohlah dekat atas positif 2Y. Dekat bawah pun positif 2Y. Lepas tu dia adalah sambungan dia. Depan ni pun ada sambungan dia kan. So kat sini dua-dua positif. So kalau dua-dua positif, kita nak hapuskan dia macam mana? Maknanya nak buang terus. Apa yang kita boleh buat? Persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Persamaan pertama kita tolak dengan persamaan kedua. Nampak tak? Pertama tolak kedua. Positif 2Y. Kalau kita tengok dekat sini je. Positif 2Y. Tolak dengan positif 2Y. Okey, bila tolak dengan positif 2Y, okey, tolak positif.
Tolak positif kita dah belajar hari tu. Bila dua simbol serentak, kita kena jadikan dia satu simbol. So, kita nak jadikan dia satu simbol. Apa simbol dia yang sesuai? Dia berbeza kan? Berbeza tolak. So, dia akan jadi tambah 2Y tolak 2Y. Hutang 2 bayar 2. Hutang 2 bayar 2. Ada lagi tak? Tak ada. So, dia akan kosong. Kosong Y means kosong. Tak ada. Dah hapus tak? Hapus. Okey. Keadaan lain pula. Benda yang sama. Tapi kat sini tambah 2Y. Kat bawah ni tolak 2Y pula. Macam kes soalan ni lah. Okey, sambungan pun ada lagi. So, masih lagi ini sebagai pertama, ini sebagai yang kedua. Macam mana cara kita nak hapuskan dia? Kita kena tambahkan persamaan pertama tambah dengan persamaan kedua. Okey, persamaan pertama positif 2Y. Persamaan kedua negatif 2Y. Nampak? Kita buat simbol tambah. So, dia akan jadi simbol tambah dan tolak, positif, negatif, maka negatif kat sini kan. So, dia akan jadi wujudlah hutang 2, bayar 2. So, still akan dapat sifar. So, terhapus. Take note kat sini kerja kita nak hapuskan dia. Apa cara nak hapuskan dia? So, kat sini kita buat conclusion. Kalau dia simbol sama, kita kena tolak. Kita kena tolakkan persamaan pertama, tolak persamaan kedua. Tapi kalau simbol dia beza, kita kena tambahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Supaya dianya terhapus. Okey, begitu juga kalau di depan ni simbolnya adalah negatif. Negatif 2Y, sini pun negatif 2Y. Sini negatif, sini negatif. So, negatif 2Y tolak. Macam tak sesuai saya buat kat sini sekejap Kita buat kat lain. Nanti kan takut ada yang confuse. Saya betulkan balik dulu. Okey. Katalah saya buat kat sini. Negatif 2Y sambungan. Ini persamaan pertama. Negatif 2Y juga pada persamaan kedua. Tengok dua-dua negatif kan. Tadi saya kata simbol sama kita kena tolak. Tengok negatif persamaan pertama tolak persamaan kedua. So negatif 2Y kita kena tolak. Tolak dengan persamaan kedua. Persamaan kedua negatif 2Y. Okey, tolak negatif. Tolak negatif maksudnya simbol sama tambah. Kan? So, dia akan jadi negatif 2Y, positif 2Y. Hutang 2, bayar 2. So, dia akan jadi sifar juga terhapus. So, terbuktilah. Awak tengok macam tu. Okay, jadi sekarang kita tengok X dengan Y. Yang kita nak hapus apa? Kita nak hapuskan Y. So, bila kita nak hapuskan Y. So, nak hapuskan Y, kita tengok simbol sebelum Y. Satu positif, satu negatif. So, simbol beza. So, bila beza, kita kena tambahkan. Dia terbalik sikit dengan yang biasa kita buat kan. Yang kita buat kan biasa, simbol beza ni, kan ni simbol beza. So, simbol berbeza, dia akan jadi negatif. Simbol yang sama, dia akan jadi positif kan. Itu dari segi simbol je. Yang ini dari segi sekiranya simbolnya berbeza, kalau kita nak hapuskan, kita kena tambah. Macam tu So, kalau kita tambah, kita bukan tambah yang hijau ni je. Kita tambah semua sekali. Yang kuning dengan kuning, yang hijau dengan hijau, yang tak ada warna ni dengan tak ada warna. So, X tambah 3X. So, kita buat tambah. So, X tambah 3X dapat 4X. Okay. Kemudian, yang ini kita tambahkan dapat sifar. Nampak? Kemudian 9 tambah 15 dapat 24. Okey, jadi 4X tambah sifar sama dengan 24. So, kita ringkaskan dia jadi 4X sama dengan 24. So, kalau nak cari X sama dengan 6. Mana datang 6 ni? 6 ni datang daripada mana? Daripada 24 bahagi dengan 4. 24 bahagi dengan 4. So, dapat X kan? Dapatlah 6. Okey, so bila dah dapat 6, kita terus gantikan X sama dengan 6 ke dalam mana-mana persamaan.
So, awak nak ganti dalam 1 atau 2. Sebab kita nak cari Y pula. So, tak kisah mana-mana. So, katakanlah kita gantikan dalam persamaan pertama. So, bila kita ganti dalam persamaan pertama, X sama dengan 6. Jumpa X, gantikan dengan 6. So, X ni 6. So, kita tulis 6 tambah dengan 2Y sama dengan 9. So, 2Y sama dengan 9 tolak 6. Okey, 2Y sama dengan 9 tolak 6 dapat 3. So, Y sama dengan 3 per 2. Sebab nak hapuskan 2, so bahagi 2. 3 per 2. So, jawapan akhir dia X sama dengan 6, Y sama dengan 2. Okey, sebenarnya kalau awak bandingkan tadi, untuk penggantian tadi, step kaedah yang pertama dia ni panjang. Sebab kita nak gantikan, lepas tu kita nak samakan, kita nak jadikan, nak cari Y dia pula kan. So, dia panjang. Tapi kalau penghapusan ni, kita satu step dia dah terus terhapus. So, dia dah terus tinggal 4X sama dengan something. Lepas tu terus dapat jawapan. Okay, basically kita galakkan menggunakan kaedah penghapusan. Saya tak tunjuk yang kaedah penghapusan yang kedua ni. Okay, sebagai pengukuhan, Ustazah akan tunjukkan satu persatu kaedah yang ada dalam buku aktiviti Nilam. Okay, supaya awak dapat gambaran. Sebab tadi Ustazah tunjuk benda yang dah terkeluar, dah ada siap-siap kan. So, takut nanti awak tak nampak. Jadi sekarang, Ustazah nak sambil-sambil awak dengar ni, sekarang awak ambil buku hitam. Buku Nilam. Buku Nilam ni. Buku Nilam ni awak keluarkan. Awak buka muka surat 65 soalan nombor 2. Okay, so saya nak Ustazah terang awak tulis. Terus buat bersama-sama. Ustazah tak nak awak buat kemudian. Okay, so saya sambil terang awak terus buat. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. 2X tolak Y sama dengan 3. Ini persamaan pertama. Y tambah 3X sama dengan 7. Ini persamaan kedua. Tu tak Ustazah buat ni. Surat 65. Nombor 2A. 2X tolak Y sama dengan 3Y tambah 3X sama dengan 7. Okey, betul. Okey. So, kat sini kita nak buat kaedah yang pertama, penggantian. So, penggantian ni maknanya kita kena jadikan salah satu sebagai perkara rumus. Jadikan Y sama dengan. So, kat sini kita nampak ada negatif Y. Kat sini kita nampak ada negatif Y. Kat sini ada Y. Kalau kita nak tukar X sama dengan, dia jadi besar. Dia ada 2X, ada 3X. Kita tak nak, kita nak ambil yang Y sahaja. So, bila Y pula dekat yang pertama pun senang nak jadikan perkara rumus. Dekat yang kedua pun senang. Okay, yang paling senang adalah kita ambil yang kedua. So, kita ambil yang kedua. Sebab dia dah Y sama dengan dah. Okay, sebab dia dah memang Y. Tapi kalau dekat yang pertama ni, dia negatif Y. So, awak kena positifkan pula dulu. Okey, jadi kita ambil yang ini. So, kita ambil persamaan yang kedua. Awak catatlah sebagai catatan kan. Kita ambil persamaan kedua. So, kita buat je 2 dalam bulat. Daripada persamaan kedua, kita jadikan Y perkara rumus ataupun kita jadikan Y sama dengan. So, Y sama dengan. Okey, yang tambah 3X ni, kita nak bawa dia ke sebelah kanan. Kita nak hapuskan dia. So, dia tambah 3X. So, dia akan jadi tolak 3X. Tolak 3X tak ada dah kat sini. Maka dia wujud di sebelah kanan. So, dia akan jadi 7 tolak 3X. Bagus. Okey. Kemudian, apa kita nak buat yang seterusnya? Ini kita panggil sebagai persamaan ketiga. Bagus. So, bila kita dah dapat, kita jadikan dia sebagai persamaan ketiga. So, sekarang ni kita nak masukkan persamaan ketiga ke dalam, persamaan. Tak bolehlah masuk persamaan kedua kan? Sebab yang ketiga ni hasil daripada 2. So, kita masukkan dalam yang pertama. So, nak masuk dalam pertama. Ingat jumpa Y je, gantikan dengan ini. So, 2X tak jumpa lagi Y, sesalin. Bila tak jumpa, kita salin. 2X. Tolak, tak jumpa lagi. Y. Tolak Y. Y. Tolak kita tulis dulu, lepas tu baru Y. So, instead of kita nak tulis Y ni adalah ini. Jadi, kita tak tulis Y lah. Kita tulis apa?
kita letaklah dalam kurungan 7 tolak 3X. Okey, sama dengan 3. Okey, nampak tak kat sini? Saya hijaukan dia. So, kat sini Y dia adalah 7 tolak 3X. Ini hijau. Ini pun hijau. Maksudnya Y ni dengan ini adalah benda yang sama. Kan? Kalau contohlah ada orang nama Ashraf Wajdi. So, kalau kita sebut Ashraf, itulah dia Ashraf. Kalau kita sebut Wajdi, itulah juga dia. So, dia adalah benda yang sama. Ashraf sama dengan Wajdi. Adalah orang yang sama. Okey. Jadi, Y dengan 7 tolak 3X adalah orang yang sama, iaitu persamaan ke-3. So, nanti kat sini kita jumpa Y. Ni Y. Kan? Jumpa Y tu yang hijau ni. So, gantikan dengan 7 tolak 3X. Nampak? Saya gantikan dengan 7 tolak 3X. Asalnya persamaan ini 2X tolak Y. 2X tolak Y. Y 7 tolak 3X. Sama dengan 3. Faham tak? Slow betul dah ni Sasah ni. Nak bagi faham ni. Faham Okey, baik. So, yang tak ada apa-apa ni kita salin balik. 2X tolak. Okey, tolak. Ingat tolak kurungan. Awal-awal bab ni kita belajar. Bila tolak kurungan, benda dalam ni kita kena beware, hati-hati. So, kita tengok So, ini dengan ini. Dia akan jadi negatif 7. Okey. So, dia akan jadi negatif 7. So, yang ini pula negatif dengan negatif 3. Negatif, negatif. So, negatif, negatif akan jadi positif 3X. Okey. Kita pecahkan dia daripada kurungan. Okey, sama dengan 3. Alright. So, sekarang ini pula saya guna highlight warna biru. Okay, so kat sini pula kita nampak di sini ada X, di sini pun ada X. Okay, untuk rearrange kita kena bawa sekali dengan simbol. Okay, so simbol tak ada kat depan ni. So 2X dengan 3X adalah satu warna yang sama. Kemudian ini adalah nombor juga satu warna yang sama. Kan? Okay, jadi sekarang kita nak menjawab soalan. So, kita nak tinggalkan X sahaja. 2X tambah 3X dapat 5X. Kan? Ada 2, ada 3. Ada 5 lah. Okay, kemudian 3 kekal di sebelah sini. So, negatif 7 tak diperlukan di sini. Sebab dia rumah lain. Masuklah rumah sendiri. Kan? SOP. Okay. Tak ikut SOP ni masuk rumah orang. So, negatif 7. Nak hapuskan dia, kena tambah 7. So, 3 tambah 7. Nampak? Okey. So, 5X sama dengan 3 tambah 7. Iaitu 5X sama dengan 10. So, X sama dengan 10. Yes. Bahagi 5 sama dengan 2. Jadi, kita dah tahulah nilai X dia adalah 2. X sama dengan 2. So, sekarang kita nak sambung. Kita nak cari Y. Cari Y nak ganti dalam 1 atau 2 atau 3. Ya, paling senang ganti dalam 3. So, X sama dengan 2 ni kita masukkan dalam persamaan 3. Okey, so bila kita masukkan dalam persamaan 3, ingat jumpa X gantikan dengan 2. So, persamaan 3 ialah Y sama dengan 7 tolak 3. X gantikan dengan 2. So, Y sama dengan 7 tolak 3 darab 2, 6. So, Y sama dengan 7 tolak 6, dapat 1. Okey, jadi kita buat conclusion. Oleh itu, 3 titik ni maksudnya oleh itu Oleh itu, X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Selesai. Okey. Baik, kita terus kepada soalan yang seterusnya, muka surat 67. Okey, muka surat 67, nombor 3B. 3B. Okey, 3B ni
5x tambah 2y sama dengan 14. 3x tolak 4y sama dengan 24. Kita nak buat kaedah penghapusan. Penghapusan. Tadi saya kata kita nak hapuskan, kita kena cari mana yang sama. Awak tengok dekat x, tengok dekat y. So, saya highlightkan dekat x ada 5 dengan 3. Dekat y pula kita ada 2 dengan 4. Mana yang paling senang nak dihapuskan? Sekarang ni situasi dia tak ada nombor yang sama. So, bila tak ada nombor yang sama, kita tak boleh nak terus hapus. Tapi kita boleh manipulate. Kalau 3 dengan 5, boleh manipulate tak supaya dia dihapuskan? Bukan tak boleh. Boleh tapi susah. Sebab 3 kena darabkan dengan 5. 5 kena darab dengan 3. So, bila dua-dua dah jadi 15, baru boleh hapus. Okey, sedangkan untuk y ni pula, sini dah 4. Kan, 2 ni adalah faktor bagi 4. So, kalau 2 ni kita darabkan dengan 2, kita akan dapat 4 juga. Okey, ataupun 2 ni kita kata dia adalah GSTK bagi 4. Okey, jadi 4 adalah GSTK bagi 2. Okey, jadi kita boleh adjustkan 2 ni supaya dia jadi 4. 2 nak jadi 4, kita kena darabkan dengan 2. Bermakna keseluruhan persamaan pertama kena darabkan dengan 2. Jadi kita tak payah tulis dekat atas ni. Kita terus sahaja tunjukkan dekat hujung persamaan. Sekiranya 2 ni kita nak darabkan dengan 2, maka automatik seluruh persamaan ni perlu darabkan dengan 2. Jadi kita akan tulis macam ni. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. So kita buat macam ni. Persamaan pertama, okey, kita darabkan dengan 2. Persamaan pertama kita darabkan dengan 2. Bila kita darabkan dengan 2, 5 darab 2 dapat 10x. Salin sama-sama buat sama-sama. Saya tak nak awak dengar saja ataupun awak buka lepas tu awak tidur kan. Okey. Buka lepas tu makan. Makan spaghetti pula tu kan. Okey. Jadi sekarang tulis. Okey. 5x darab 2 dapat 10x. Tambah, kita salin balik tambah. 2 darab 2 dapat 4y. Sama dengan 14 darab 2 berapa? 28. So, ini dah jadi satu persamaan baru iaitu persamaan 3. Okey. So, persamaan 1 dah adjust jadi persamaan 3. So, kita dah tak boleh usik. Sekarang kita bandingkan persamaan 2 dengan 3. Bandingkan persamaan 2 dengan 3, ini dah negatif 4y, sini 4y. Tengok kat sini negatif 4y, kat sini positif 4y. So, dua-dua adalah nombor yang sama, 4 dengan 4. Satu positif, satu lagi adalah negatif. Satu negatif, satu positif. Bila dia tak sama, maka kita kena berbeza, kita kena tambah ke tolak? Yes, kita kena tambah. Beza kena tambah. Jadi persamaan kedua, kita kena tambah dengan persamaan ketiga. So, persamaan 2 tambah persamaan 3. 3 tambah 10 dapat? Yes, dapat 13x. Negatif 4y tambah 4y. Hutang 4, bayar 4. Habis. Kosong. Kemudian sama dengan 24 tambah 28. 24 tambah 28, besarlah pula. 48, 12 naik 1, 2, 2, 4, 52. Okey. So, 13x sama dengan 52. So, x sama dengan 52 bahagi 13. So, x sama dengan 4. Nampak? Walaupun dia macam tricky sikit bahagian awal, tapi once kita dah dapat, kita dah hapuskan, dia senang. Dia terus je. Satu step je. Kan? Dia terus jadi macam ni. Buat satu step, bahagi, terus dapat jawapan. So, kita dah dapat x. So, kita gantikan x sama dengan 4. Kita gantikan ke dalam mana? Mana-mana boleh. Okay, kalau awak nak gantikan dalam 2. So, bila kita gantikan dalam 2, so 3x. Jumpa x ganti dengan 4. Tolak 4y sama dengan 24. So 3 darab 4 dapat 12. Tolak 4y sama dengan 24. So negatif 4y sama dengan 24.
4. Ini positif 12. So, dia jadi tolak 12. So, negatif 4y sama dengan 24 tolak 12 dapat 12. Y sama dengan, ni negatif 4 nak dibahagikan. So, 12 bahagi negatif 4. So, y sama dengan 12 bagi negatif 4, positif bagi negatif dapat negatif, 12 bagi 4 dapat 3. So, negatif 3. So, kita buat conclusion. Oleh itu, x sama dengan 4 dan y sama dengan negatif 3. Okey, selesai Okey, kemudian yang ini saya tak tunjuk dah kaedah graf sebab kaedah graf saya dah terang detail 2 kali tadi dekat soalan depan. Okey, dan akhir sekali penyelesaian masalah pun sama. Okey, kita baca soalan, Ustazah rumuskan ringkas je. So daripada soalan tu kita bina persamaan, daripada persamaan kita buat macam tadi. Kalau dalam soalan penyelesaian masalah dia tak sebut menggunakan kaedah sekian-sekian. So awak boleh pilih awak nak guna kaedah graf atau awak nak guna kaedah penggantian atau awak nak guna kaedah penghapusan. So terpulang. So dalam contoh ini dia menggunakan kaedah penghapusan. Okey. So sampailah dapat jawapan akhir. Okey, baik. So untuk latihan bagi mengukuhkan kefahaman awak, Ustazah nak awak jawab soalan-soalan ini. Ada 5 soalan dalam buku Nilam. Tak perlu susah-susah nak tulis kat kertas lain ke apa ke, awak terus tulis dalam buku awak ni terus. Okey. So ini muka surat dia, awak boleh screenshot siap-siap. Okey, and then boleh jawab. Nanti next class kita akan bincangkan. Ustazah akan letakkan link dalam GC untuk awak turn in. Snap gambar cantik-cantik jelas nampak untuk awak turn in. Nanti next class kita bincangkan. Okey, so itu sahaja. Semoga perkongsian Ustazah selama hampir 1 jam ini memberi manfaat dan membuatkan anda dapat memahami bab ini dengan lebih mudah. Jadi kita dah selesai daripada awal tadi kita dah menyelesaikan soalan persamaan linear serentak dalam 2 pemboleh ubah yang mana kita dah tulis, kita keluarkan daripada situasi tu kita keluarkan persamaan linear serentak. Lepas tu kita wakilkan kepada graf, kemudian kita selesaikan persamaan linear serentak dalam pelbagai kaedah dan akhir sekali soalan penyelesaian masalah lah. Okey, so awak cuba dulu buat, nanti next class kita bincang. Okey, ada masalah apa-apa, jangan segan, jangan malu, awak boleh snap gambar, message Ustazah, WhatsApp Ustazah. Okey, setakat ni baru ada 2-3 orang yang sama je yang WhatsApp Ustazah tanya soalan kan. Yang lain-lain Ustazah anggap sebagai faham lah, insyaAllah. Okey, so itu sahaja. Ustazah terpaksa juga buat video sebab Ustazah tak nak miss kelas, sebab kita masih lagi di tahap yang lambat sebenarnya. Tapi kita nak pergi laju sangat pun tak boleh sebab mood PDPR dan kontennya banyak, takut tak dapat kan. Jadi setakat yang boleh ini, inilah kan satu bab ni 3 minggu kita selesaikan kan. So dia ambil masa sebenarnya. Okey, apapun Ustazah harapkan awak dapat faham lah ya. Okey, so itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.